العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من قولي قال الله تعالى في الكتاب العزيز يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبوين لكل واحد منهما السدس. Syukur pada Allah banyak-banyak, masih lagi Allah memilih kita dan memberi peluang pada kita untuk menghirup udara Allah secara percuma lagi. Para pemuda pakai topeng tadi. Syukur lagi kan, masih lagi ada lagi masa lagi untuk kita rukuk dan sujud bersama-sama dalam rumah Allah. Mudah-mudahan solat kita diterima, diberkati, dirahmati oleh Tuhan insya-Allah. Dan ada masa lagi kita untuk sama-sama belajar ilmu Quran ini, iaitu berkaitan dengan faraid. Mudah-mudahan masa yang kita belajar juga menjadi hujah pada kita pada hari akhirat insya-Allah. Dalam satu hadis Rasulullah SAW sebut, la tazulu qadaman abdin yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'. Maksudnya tak gerak kaki anak Adam pada hari kiamat nanti sehingga disuruh 4 kali. Kaki kita pada bangkit daripada kubur, masuk di alam barzakh nanti. Berarti Rasulullah beritahu kita ni tak akan gerak tak pakai kaki kita, sehingga 4 perkara akan ditanya pada kita. Betapa an umrihi afi ma'afna, tentang umur kita, mana kita habiskan. Itu nikmat umur kan. Nikmat umur ni besar kan? Dan nikmat umur ni Allah tentukan, tapi masa umur tu sama, maksudnya 24 jam saja. Macam mana kita guna umur kita? Jalan yang diredai oleh Allah, jalan yang dimurkai oleh Allah. Ini kita kena pilih. Jadi kalau umur dah 70, 80 ataupun 30 lagi kan, kalau umur tu Allah takdirkan umur 30 mati, itulah umurnya. Berbangkit pada hari akhirat nanti, macam mana dia habiskan umur? Jadi kita yang ada kesempatan umur lagi ni, gunalah umur kita tu untuk cari jalan yang diredai oleh Allah Ta'ala. Dan cara masing-masing, cara tak sama. Ikutlah kemampuan, peluang dan keupayaan masing-masing tak sama. Kalau orang begini, kerjanya begini. Kalau orang niaga, kerjanya niaga. Dan dalam Islam tak ada istilah pencen. Nak faham? Macam saya pencen, bagi kawan-kawan kita pencen. Tak pencen itu keadaan. Kubu tak pencen. Amal soleh tak pencen. Kan, solat tak pencen, puasa tak pencen. Jadi kita jangan terima pencen itu untuk kita stop. Tak boleh. Aktiviti kita kena sama, bahkan lebih baik lagi. Pasal apa? Pasal kita tahu dah, bila umur dah 60-70 tu makin singkat. Jadi kena cari aktiviti yang lebih besar dia punya seal dia, nilai dia, value dia. Kalau tengok dalam hadis kan, 1000 solat lebih baik 1000 solat sunnah tu dibandingkan dengan belajar berapa saat baik lagi belajar. Jadi mungkin pada yang umur ujung-ujung ni kena belajar, kena belajar. Pasal dengan solat sunnah tu tak ada. Kalau ikut Rasulullah SAW, hadis Rasulullah tu, kita cari yang mahal-mahal sikit kan, yang nilai dia tinggi di sisi Allah. Dan ini Rasulullah cerita pada kita. Kalau yang belum boleh baca Quran, belajarlah baca Quran. Kalau dah boleh baca Quran, belajarlah faham Quran sikit-sikit. Ikutlah kemampuan. Sekarang banyak peluang untuk belajar kan. Peluang kita dengan benda ni ramai kan. Ini kalau kita guna elok banyak pahala. Tapi kalau guna tak elok banyak dosa juga. Boleh dapat banyak-banyak ilmu. Nak tengok bahasa Arab, duduk diam, duduk baring, dengar Quran, boleh.
boleh kan? Tapi kalau dengar benda lain, dulu lagu rock kan, jadi umur ni akan dibangkitkan. Berapa umur kita? Habis pada bola, habis dah malam, habis di masjid. Yang pentingnya habis ikut jalan yang Allah redha. Walaupun kita habis jalan di katalah orang dunia tu, habis dah masa dia banyak di kedai dia, tak apa. Selama mana dia diredai dengan Allah Taala. Kadang-kadang kita silap faham juga pasal tua pun tak niaga lagi. Tak, niaga lah. Pasal niaga yang jujur bersama malaikat tinggi. Orang yang niaga banyak pahala kan? Orang niaga ni banyak pahala. Itu disebut dalam hadis Rasulullah. Jangan tahu lama cari hak dunia. Tak, sebenarnya tak ada pemisahan di antara dunia dan akhirat. Yang penting aktiviti hidup kita ikut apa yang Allah telah tetapkan, yang Rasul telah pandukan pada kita. Itu tak ada full stopnya. Kalau kata dia lah, kok insya lagi, takkan dia pergi mati sekali, okey lah. Dan dia masih ada dunia, itu bagus lah. Pasal aktiviti hidup yang diiktiraf oleh Allah tak apa. Cari nafkah pada anak ini banyak pahala. Jangan kita balik tidur kan, itu yang masalah. Melainkan kita dah musuh lain lah, itu kategori lain. Tapi sekadar mana kemampuan kita, sekadar mana usaha kita, carilah pahala untuk kita habiskan sisa-sisa umur kita. Satu umur. Yang kedua, wa'an ilmi, fima, mana ilmu tu, fima fa'al, mana apa yang buat dengan ilmu. Pertama, kita dalam Islam diwajibkan berilmu. Menuntut ilmu wajib. Kalau kita sebut balik datang diri kita, ilmu-ilmu yang wajib kita dah tahu ke tidak? Fataih apa semua. Dan ilmu yang memang kita selalu contoh kan, baca Fatihah. Ilmu Fatihah tu okey tak? Lepas tu faham tak Fatihah? 70 tahun dah baca Fatihah tak faham lah. Kena. Kita kena lah. Besok lah. Tak tahu, sorry, saya tak belajar kan. Saya belajar baca saja, saya tak belajar faham. Di dunia kita boleh jawab, tapi di akhirat susah kan. Itu susah macam. Sama juga ilmu faraid. Rasulullah guru dia ilmu kan. Belajar Quran, belajar faraid. Faraid belajar tak? Tak ada masa kan. Tak sempat kan. Sibuk. Di dunia boleh jawab. Akhirat kita akan bertanggungjawab. Dipertanggungjawabkan. Sekadar mana. Sebab itu bila kita baca faraid, kita tahu ini waris mana. Itu waris apa? Waris fardu, waris nasabah, waris zawil arham. Itu sebenarnya yang Rasulullah ajar kita bukan, dan itu spesifik kan? Ilmu yang spesifik dalam Quran. Bukan ijtihad para ulama, tak ada kan? Tak khilaf langsung. Macam isu apa? Yang padang ni kan? Itu khilaf kan? Itu khilaf. Banyak masalah kan? Sebenarnya banyak buku, tapi dia benda-benda politik ini menyusahkan kita kalau kita sebut. Tapi benda itu khilaf lah. Kemudian seterusnya Rasulullah SAW sebut wa amali tentang harta. Harta dua soalan. Min aina tasarruf, mana dapat? Harta kita akan dibangkitkan, mana dapat harta? Gaji kita, apalah ni kita, pendapatan kita, pelaburan kita, mana dapat? Yang pentingnya dapat tu halal. Okay. Tapi kalau dapat tak halal, apa problem? Itu problem. Tapi kita sekarang memastikan setiap sen yang kita dapat tu halal. Mana nak tahu halal? Kita belajar kan? Macam mana dapat halal? Kita belajar. Tapi kalau kita tak apa, warasuah tak apa halal. Kita boleh sucikan nanti kita tua, kita pergi buat umrah, buat haji, beres. Tak. Wang haram tidak akan suci. Sebab wang haram ni, zakat pun dia tak layak, faraid pun dia tak berkuat kuasa. Katakanlah kita ada wang haram 1,000, contoh kan. Kita nak apa? Nak zakatkan tu, campur dengan wang. Wang kita ada 21,000, campur wang haram ada 22,000. Contoh kan.
Wang halal 21,000, wang haram 1,000, 22,000. Nisab zakat sekarang 22,000. Oh, layak bayar zakat. Tak layak dia ni. Pasal apa? 1,000 tu tak cukup. Yang dia ada betul ni ialah 21,000 saja. 1,000 wang haram tolak. Zakat pun tak layak. Jadi wang haram ni kena untuk Baitul Mal. Untuk Baitul Mal. Jadi tak boleh suci wang. Duduk mana-mana kita proses, kita kembang, pergi pusat tu, pergi serta. Tak. Dia jadi kekal wang haram. Ini musibah wang haram. Apatah lagi kalau makan berterusan pada anak cucu kita. Lepas tu, katakan wang haram ni jangan kita berminat, jangan kita terlibat sikit pun. Pasal masuk poket kita, masuk mulut anak cucu kita. Oh, lama-lama. Itu menakutkan. Lepas tu carilah yang halal. Contoh kan kata dulu kan ada account bank. Kita zaman kita buku sekarang tak ada online kan. Dulu kan account bank kan. Dia print. Oh, interest kan. Duit simpanan 7,000, interest 300. Dulu lah, kalau yang sempat, yang baru tak sempat dah, orang lama kita dua lama-lama sempat kan. Wang 300 tu, wang tak boleh masuk ke mana-mana pun. Oh, nak sedekah ke masjid Marwah, tak, wang tu tak layak pun. Tempat cleansing dia, pembersihan dia sampai ke rumah. Jadi wang ini, mati je ni, arwah ni mati, tinggal ni ada wang haram 3,000, nak bayar baik, tak payah baik. Tetap kena asingkan. Itu bab harta. Mana dapat? Okey, dapat. Okey, dah dapat halal. Wafi mana dia belanja? Dapat cantik dah, halal semua. Mana dia belanja? Belanja kat mana? Belanja tempat halal. Bukan belanja tempat haram. Belanja tempat maksiat. Belanja tempat yang dia mungkai dimukai oleh Allah Ta'ala. Belanja di golong. Tak apa kalau makan banyak. Tak. Tapi kalau makan bak dah lain masalah. Lepas tu di dunia kita boleh jawab, tak apalah, masuk konsert ni, bayar konsert, boleh, tak ada masalah. Tapi akhirat, jawab. Wang-wang haram. Di dunia boleh macam-macam kita boleh aksikan ini sikit je lah, sikit. Jangan-jangan sekali nak berubah gerak, nak tengok konsert ni sikit kan, rasa boleh, no problem, carry on. Tapi ingat, wang halal ditanya, belanja ditanya. Dan satu yang masalah juga ialah terutama bab nafkah. Kita ni bila kita rampai dah masuk wang halal, nafkah tempat yang sepatutnya kita nafkahkan. Yang ni yang sering kali tertapai. Kan dalam faraid ini yang tempat orang kurang faham ni, iaitu dia lupa nafkah. Pada orang tak belajar faraid, nafkah pada anak dan isteri. Paling anak ibu bapa. Sedangkan tak kan, tak nafkah ni. Kalau tengok buku saya kan, buku surat apa? Buku surat 193 kan. Last kali itu ada pengeliling kan, susunan waris pertama membayar nafkah. Kan ada surat daripada Ketua Hakim Syar'i Malaysia kan, pasal kopi je, iaitu waris perlu, waris lelaki mengikut tertib asabah dalam faraid. Itu balik nafkah. Kadang-kadang kita terlupa apa adik anak saudara kita. Kadang-kadang kita lupa dengan cucu kita. Kadang-kadang cucu mungkin tak lupa kan. Anak saudara mudah lupa, adik-beradik banyak lupa. Dan yang paling mudah, yang tak lupa, memang confirm lupa je, sepupu. Tak, sepupu kita. Kita waris lelaki, kita tunggal. Kita ni waris tunggal. Dia perempuan. Sebenarnya dari segi beban nafkah, kalau dia tak mahu, kita tak. Bahkan nak kahwin dia, kita wali. Kalau kita dah sepupu. Apa itu? Bila kita belajar, kita tahu bukan sahaja Islam ni
Kenapa dia pilih orang lelaki jadi asobah? Pasal Allah bebankan banyak tanggungjawab. Waktu dalam faraid bila kita belajar, oh lelaki dapat banyak, orang tak kata banyak bila belajar ni. Pasal apa? Allah lelaki ni Allah beri hak dan tanggungjawab. Wanita Allah hanya tetapkan hak, tak ada tanggungjawab dari segi nafkah. Itu biasa. Jadi kalau lelaki dapat, katakanlah adik-beradik, soal lelaki itu dapat 10,000, adik perempuan 5,000, tu biasa 10, 5 banyak. Kalau ikut ilmu angka ni memang sikit lah. Perempuan tak adil 10,000. Macam mana Islam? Ini yang banyak dipopularkan di barat kan. Dan orang-orang yang seumpama dengan mereka gemar benda tu. Tak adil lah. Ni lelaki padahal body master, saldo dan sebagainya dapat banyak. Perempuan dapat sikit. Ini yang menjadi gamal ni kan. Tapi kalau kita faham pada tak nak lelaki memang ya. Seolah-olah begitu. Tapi Allah tahu lelaki berkeupayaan. Tak ada masalah apa-apa. Maksudnya sesuai lah dengan keupayaan lelaki itu. Allah bebankan nafkah pada dia. Punya kepada anak saja nafkah. Pada isteri, isteri damat. Dia tak nak sekali ada 3 orang. Yatim. Nafkah bukan kepada bapak saudara. Belah bapak dengan bapak saudara, belah bapak. Nanti kita belajar Pak Asawah nanti. Itu maksudnya dalam hadis Rasulullah tanya Pak harta ni mana dapat, mana belanja. Dan last kali, yang akhir kali Rasulullah sebut wa jismihi, tentang tubuh kita. Fima ablah, macam mana kita jaga tubuh. Jaga tubuh. Allah bagi paru-paru cantik, kaki cantik, anggota badan cantik. Kita jaga. Setakat mana kita jaga tubuh badan kita. Kadang-kadang kita tengok filem masalah ni, hebat masalah kan, banyak masalah. Suka bersenaman, masuk. Sebenarnya itu Islam. Jaga tubuh itu kewajipan dalam Islam. Senaman memang itu kewajipan dalam Islam. Jaga tubuh. Kan, cara makan dan tempat kita puasa apa semua kan, cara makan semua Allah tu lengkap. Cuma kita overload sakit, tapi sakit adalah ketentuan daripada Allah. Memang jaga tapi dah sakit macam mana. Tapi usaha untuk jaga tubuh tu kita kena jaga. Makan minum kena jaga, senaman kena jaga. Kalau dah umur 50 tu kena ada suplemen sikit-sikit kan. Jaga, itu kewajipan. Bahkan kesihatan satu kewajipan kan. Kalau dalam bab-bab sempit sangat, boleh kita berhutang untuk kesihatan. Terpaksa buat pembedahan jantung, tak ada duit, boleh berhutang. Kalau di negara bukan Islam, tak ada duit, perbankan Islam tak ada, boleh berhutang. Sistem riba sekali. Pasal masyarakat untuk jaga nyawa kesihatan. Pasal kalau begitu sekali Islam membenar kepada kita. Patut kita kena jaga tubuh kesihatan kita. Macam kita maaf sikit kan, kalau risau rokok kan. Risau rokok banyak putih tapi cuma kalau risau rokok contoh kan, kita Allah bagi paru-paru cantik, bersih, clear kan. Kita pergi sudut letak di azab mutu itu sudut kan, kotor lah paru-paru. Macam mana kalau kita kata orang itu tolong kan. Tapi tak mudah, kotor. Masalah juga sama juga sebenarnya. Di dunia memang kita boleh jawab macam-macam. Makruh lah, apalah, boleh faham. Tapi bab jaga, boleh tak kita jaga? Kalau yang dah bolehlah slow-slow sikit kan. Kalau dah umur tu memang bawa yang penting kan, slow down sikit kan. Pasal kalau nak buat bypass, kalau kadang-kadang doktor tu 6 bulan kan, kena tunggu dulu kan. Risiko dah tinggi. Baru jaga paru-paru pun satu kewajipan. Jangan kotorkan paru-paru kita kan, dengan perbuatan kita. Nak jangkit umat lain tapi jaga. Tapi kalau kita mengotorkan dengan tangan kita sendiri, tak wajar. Ini soalan yang ada. Jadi itu 4 perkara kan, yang kita boleh ingat untuk pesanan daripada baginda Rasulullah SAW tentang 4 perkara. Okay, kita masuk dekat pengajian kita ni, bawa masuk tadi mukadimah dulu kan.
surat 9 kan? Surat 9 berarti yang keempat, yang D ya, D. Hak wasiat. Hak wasiat. Kita masjid ni rasa dah habis wasiat ni cuma perangan. 2-3 buah masjid yang dah habis buku wasiat tu kan. Ada setengah, tak sempat setengah lagi, bahagian masih lagi tengah. Tapi masjid ni dah habis buku wasiat tu. Cuma ingat tak ingat satu perkara yang lain lah. Tapi tengok, hak wasiat. Bila seseorang itu mati, pertama kita dah tahu, kita dah belajar tu, iaitu kebumian. Urusan kebumian, guna harta semati. Yang kedua, tolak hutang Allah, guna harta semati. Yang kedua, yang ketiga, tolak hutang manusia, guna harta semati. Dan sekarang ini yang keempat, hak wasiat, guna harta semati. Okey. Selepas ditolak hutang, kewajipan seterusnya ialah melaksanakan wasiat si mati. Jika si mati membuat wasiat, lalu tak buat wasiat, tak adalah. Tapi sepatutnya buat wasiat. Sepatutnya kita dah baca pada lebar kan. Sepatutnya kita buat wasiat. Menggunakan harta si mati. Kalau wasiat harta si mati, kalau mati ni buat wasiat 1000 untuk ni, untuk orang miskin ni, buat ambil daripada si mati, tunaikan. Sebelum bagi faraikan, tuntutan melakukan wasiat adalah suatu yang bersumber wahyu dan kini telah menjadi amalan masyarakat global. Tuntutan wasiat memang ada dalam Quran, ada dalam hadis, tapi sekarang dah jadi amalan dunia semua. Macam convocation kan, seluruh dunia konvo. Dulu Islam dia konvo ni kan, ijazah, tapi seluruh dunia pakai jumpa konvo. Dia jadi amalan dunia. Sama juga dengan wasiat. Semua buat wasiat. Hindu buat wasiat, Buddha buat wasiat, Kristian buat wasiat, Yahudi buat wasiat. Sekarang kalau kita Hindu buka kitab Mahabharata, Weda, tak ada wasiat. Jepun buat wasiat, buka kitab Shinto, cari buat wasiat, tak ada. Tapi dalam Quran memang ada, dalam hadis pun ada. Kita orang Islam buat wasiat, kita ikut dengan amalan masyarakat global yang tidak berkitab, yang tidak ada hukum syarak. Sebab tu kita tengok putih kan, buat wasiat pada anjing boleh buat wasiat kan, wasiat pada anjing, jagalah buang tu 5-6 tahun anjing tu 10 juta sah dari dulu. Dari segi legal mereka sah, tak ada masalah, tak ada peraturan. Tapi Islam mana boleh wasiat pada anjing. Wasiat tak sah pada selain daripada manusia. Dia kahwin dengan bunian, tak sah kan. Wasiat pada bunian tak ada. Jadi manusia saja. Apa sahaja hukum syarak ada semua. Apa tu buat wasiat tu satu yang banyak orang-orang Islam yang tak belajar memang salah faham. Sampai keluar ni lah kita tengok filem masih lagi salah faham tentang wasiat. Wasiat pada mak, wasiat pada ayah, wasiat pada anak, wasiat pada ibu bapa, itu popular. Sedangkan la wasiyatan li warisi, Rasulullah SAW kata tak boleh wasiat pada ahli waris. Okey. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak seharusnya bagi seseorang yang mempunyai harta untuk diwasiatkan tidak lebih daripada 2 malam, melainkan wasiatnya sudah tertulis di sisi 2 malam je. Bila ada harta, memang kita sepatutnya buat wasiat 2 malam. Tapi masalahnya, faham kita bila ada harta, banyak mana ada harta? Banyaklah, ada jutawan, tahu kan? Maka kita ada digital film, banyak wasiat kan? Bawa beg, bawa buang, bawa. Itu bukan daripada sistem Islam kan? Walaupun mereka kopi yang Islam, tapi dari segi kaedah bukan. Bukan baik. Pasal bila Allah buat sesuatu hukum, dia untuk semua manusia. Maksudnya semua orang layak buat wasiat. Bila saja dia mukallaf, dia layak. Maksudnya dia balik, dia layaklah untuk membuat wasiat. Dan dari segi hukum syarak, berapa yang dikatakan layak untuk buat wasiat? Berapa? Dia ulama daripada dulu lagi telah menetapkan dalam buku yang wasiat telah baca, iaitu cukup
untuk makan 3 hari 3 malam. Kita dan keluarga kita, ahli keluarga kita cukup. Dah, berapa ringgit? Kan? Semua, rasa semua dalam ini rasa dah yang balik dah, qualified, layak. Berarti maka kalau ring berapa? 30 ringgit sehari, satu keluarga 40 ringgit, 50 ringgit tak pula. Maksudnya kita dah layak. Semua orang layak buat wasiat. Pasal apa? Allah suruh. Bila Allah suruh, kita main Allah. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menyusul kita sampai ni pun. Mestilah Allah tahu semua. Tapi juga wasiat. Pemakan pun. Ini orang dia tak apa lah buat wasiat. Berjuta harta ada buat. Tak ada wasiat beri ya. Kalau kita dah belajar kan. Dua saksi panggil terlibat tak bilang langkai sah dari segi undang-undang. Udah ya. Dan jangan kita terikat dengan amount jumlah. Kita sekarang bila wasiat kita fikir amount dia jumlah berapa. Aku mesti tak kuat kan. Pasal kita digambar filem macam tu. Dan dah. Ini hukum Allah kan. Semua orang lain buat wasiat. Jadi banyak mana undang lah. Yang penting dia buat wasiat 50 ringgit. Sah. Ingat kan, di sisi Allah tak ada nilai tu, amount tu tak ada. Artinya orang ni wasiat RM1, orang ni wasiat RM1,000, orang ni wasiat RM1 bilion. Di sisi Allah tak ada nilai. Kita je ada nilai. Oh ni dia, Allah tak ada. Bila pada di akhirat benda tu tak ada apa. Nilai tu ialah amal soleh, pahala. Macam juga settle manusia kita tu, orang tu begini pangkat tu mana kan, menteri apa semua, doktor profesor apa. Kita manusia, malaikat bila masuk kubur ni maropokan tak peduli kamu siapa kan, bos ke, big boss ke, presiden ke, tak ada kan. Sebab kita di sisi Allah semua orang layak buat semua orang. Dan wasiat tak semestinya RM1 buat wasiat. Oh wasiat buat air besar. Dan wasiat ni ialah fungsinya ialah untuk menjamin kalau kita mati kita ada sedekah jariah. Itu saja. Berarti Allah program wasiat ni untuk kita. Tapi pemahaman sekarang wasiat ialah untuk ahli keluarga dia, untuk ditinggalkan. Bukan untuk kita yang nak mati. Lepas tu pengurusan mati ni kita belajar dalam paraid dan wasiat. Jadi ajar secara terperinci dalam Quran dan hadis. Kan? Islam tak tinggal apa pun. Berarti daripada angkai harta sampai mati Islam aku. Jadi kita, kalau kita dah ada, buatlah wasiat sekadar. Kita rumah, wasiat lagi kan. Tengok jeli kau bini kau kan. Buat kebiasaan kan. Dan pasal kita tak biasa. Kalau kita biasa apa? Dah 20 tahun buat wasiat, tak mati-mati buat lah kan. 10 tahun sampai 70 tahun buat wasiat. Tukar boleh. Kalau ada lebih banyak, tambah kan. Kita boleh tukar selama mana. Pasal wasiat berkuat kuasa sampai boleh tukar. Tukar lah banyak mana kita nak tukar. Dia tak main nak tukar, dia tak mudah nak tukar. Tahu sekali tak pula. Tapi yang penting buat. Ikutlah kemampuan kita, keikhlasan itu. Maksudnya mati saja wasiat kita, maksudnya sedekah jaga kita berkuat kuasa. Orang kata bukan mati kantor, mati kolej dalam kami. Semaya-maya apa, beres. Tak. Beres tu tapi investment dia on tu. Tak sekarang. Melekat sekarang tu on. Pelaku dia ada berjalan. Walaupun nilainya tinggi. Pasal apa? Dia amal soleh. Walaupun wasiatnya RM50, walau wasiatnya RM50. Kita dia ringgit, dolar, itu manusia. Boleh wasiat, handphone buat wasiat, buku buat wasiat, jam buat wasiat, cincin buat wasiat. Pasal apa? Untuk kita. Jangan mati tak ada pelaburan. Memang kita sudah panggil itu ada. Tapi yang mati itu
garis mati kita sebab ada preparation kita untuk dapat pahala lagi, kena rebut pahala kan. Jadi buatlah wasiat. Bisi kami ni, jadi orang kan. Tapi kita faham lah wasiat. Saya wasiat kepada kamu. Tak kan wasiat jangan kepada ahli waris. Kita dah belajar kan 6 orang utama yang patut kita memang dalam rezeki asalnya tak boleh buat wasiat. Apa? Suami, isteri, ibu, bapa, anak lelaki, anak perempuan. Ini mutlak. Soalnya sekarang jemaahnya inilah yang dipahami. Itu tak boleh buat wasiat. Tapi kalau bila kita belajar faraid, saya nak wasiat kat cucu, boleh kan? Tengok cucu belah kan? Tengok kita ada anak lelaki kan, anak perempuan. Kita ada anak lelaki, kita boleh wasiat kat cucu. Tapi kalau kita tak ada anak lelaki, kita anak perempuan, ada apa nak tuju kan? Semuanya perempuan, nak wasiat kepada anak lelaki apa ni cucu kita tak boleh. Pasal pada waktu itu cucu kita layak terima faraid. Sebab tu wasiat dengan faraid ini dia kembar. Tak boleh terpisah. Kena belajar sekali. Waktu mana kita dan afdal buat wasiat pada waris kita. Sama juga afdal bagi zakat pada waris yang miskin. Apa? Jadi carilah waris. Lepas tu faraid ini dikenali sebagai ilmu waris kan. Kenal waris itu bukan kenal waris pak saudara, itu baguslah. Tapi dia sebut status nasabahnya, status partunya, status zawil arham, kenal dah betul-betul. Ini pak saudara pernah mana kan? Kita ada 4 jadi pak saudara. Paling baik pada sikit 4 ni. Paling banyak ada 7-8 jadi pak saudara. Pak saudara belah mak, pak saudara belah apa ni, adik-beradik saya ibu sebab tu, adik-beradik sebab tu, adik-beradik saya bapa ni pak saudara kan? Macam-macam apa. Jadi kita tahu ni kalau ini dah kita tahu di kalangan atas-atas tubuh kita ni, kita tahu apa kita. Sekarang ni kadang-kadang kita dah kita jauh. Sebenarnya atas tubuh kita ni semua ada. Kita lah anak pada mak kita. Kita lah anak pada ayah kita. Kita cucu pada tok dan nenek kita. Kita juga bapa pada anak kita. Kita pak saudara pada anak saudara kita. Kita sepupu pada. Jadi atas tubuh kita ni semua orang asuhan kita. Jangan ingat belajar orang dah, belajar atas kita. Aku ni waktu ni aku pak saudara. Pada waktu ni aku anak saudara. Pada waktu ni aku cucu. Pada waktu ni aku sepupu. Boleh asuhan belaka kita ni kan. Tak boleh, tak ada ruang untuk kita mengelak. Allah dah takdirkan kita, jadilah kita. Jadilah kita lelaki yang dipikul, yang Allah pikulkan hak dan tanggungjawab. Itu apa ni? Bila kita faham tentang ilmu waris ataupun faraid. Bagaimana difahami? Wasiat tidak boleh melebihi had maksimum ditetapkan oleh syarak, iaitu 1/3. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Waqqas ni dia meninggal di China kan? Katanya dia meninggal di China kan? Dinasti Ming atau apa siapa mana, tapi dia ni yang buka Islam di China ni Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata keturunan bla-bla Laksmana Cemu tu kan, Ahmad Cemu tu kan. Islam ni orang pelopor kan. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, aku telah berkata, ya Rasulullah, bolehkah aku mewasiatkan ke semua hartaku? Ini kalau orang barat kan tak ada masalah. Wasiat semua kan. Pasal mereka tak ada kitab, maka tak ada hukum. Wasiat semua, malu pada wasiat semua. Rasulullah SAW jawab, tak boleh. Pasal apa? Harta bukan harta kita, kita hanya amanah saja, pemegang amanah saja. Harta walaupun memang kita cari, kita dapat. Hakikatnya milik Allah. Lillahil mulku samawati wal ardh. Milik Allah, bukan bagi ke bumi. Anda tahu, kita ni hanya pemegang amanah. Jadi uruslah cara pemberi amanah macam mana. Bukan cara nafsu kita. Anakku ni bila sakit, seorang aku tak boleh datang.
wasiat semua hantar pada orang lain, batal wasiat. Pasal itu cara setan, bukan cara Allah. Allah dah tahu kalau kita akan bertindak gitu. Bagaimana dengan separuh daripadanya? Rasulullah SAW menjawab, tak boleh. Aku bertanya lagi, bagaimana dengan 1/3 daripadanya? Rasulullah SAW menjawab, 1/3 itu dah banyak. Dah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan warismu dalam keadaan yang kaya atau mencukupi, lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan yang tidak cukup dan meminta-minta. Lebih kuat maksudnya, kalau dalam hadis Rasulullah bersama itu, kita wajar tinggalkan ahli waris kita dalam keadaan yang selesa lah, yang mencukupi, yang tak boleh dalam keadaan miskin. Jangan buat wasiat. Wasiat tak kena ada, tinggal untuk anak-anak kita. Lepas hubungan anak dan bapa tidak dengan bapa dan ibu sama kan, dengan tu akan putus dalam Islam. Aku tak rela bagi harta aku si mama ni. Anak dah berhakuk begini Islam. Semua benda Islam kan. Segala yang Islam lah kan. Curug Islam, pokok Islam, candu Islam, dah ada pun semua. Tak ada benda yang Islam. Segala macam apa ni terang. Aku tanya, ada. Tetap anak dia layak untuk menerima. Itu ujian Allah pada dia. Kita tak boleh nafi, dia ada penagih dada. Aku tak payah lagi. Dan di kalangan ni pada kuno. Kenapa? Kenapa? Okay? Pasal apa? Itu ketentuan daripada Allah. Walaupun sekalipun dia layak. Kecuali dia murtad. Tak layak. Kalau dia murtad, tak layak. Tapi kalau dia jahat macam mana pun, di samping itu, satu perkara yang seringkali mengelirukan masyarakat yang berkaitan dengan memberi wasiat pada waris. Terdapat perbezaan di kalangan pandangan di kalangan ulama dalam permasalahan ini. Secara umum tidak boleh berwasiat pada ahli waris yang layak terima parai pesankan hadis pada wasiatan ahli warisin. Kan? Sesungguhnya tak layak pada waris yang menerima pusaka, tak boleh. Itulah. Walau ada khilaf, tapi kita dah belajar kan, pelajar lebar yang khilaf pun kita dah belajar dalam kitab wasiat yang dulu tu. Maksudnya ketika mana ada dalam keadaan-keadaan tertentu saja dia boleh. Dan ahli waris itu ijma setuju untuk bagi pada seorang. Ada ketika ni. Tapi bukan secara umum kita. Jadi itulah berkaitan dengan wasiat. Saya nak masuk satu soalan kan. Soalan panjang sikit pada malam ni. Panjang ni dia dah belajar satu masjid kan. Dia pun belajar, dia tahu dan dia tulis. Cuma dia suruh saya sahkan pengiraan dia dan betul ke tidak? Tengok. Kita boleh test malam ni. Assalamualaikum Ustaz. Ambil apa? Seorang isteri meninggalkan suami, bapa, seorang ibu dan 2 orang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Harta ditinggalkan adalah 1 juta. Banyak. Kemah ni. Dia pun buat view panjang-panjang dalam WhatsApp dia ni. Bapa 1/4, amam 167,000. Ibu dia buat semua. Lepas tu, tapi Ustaz kata saya keliru. Kenapa suami 1/4? Kenapa suami 1/4 dapatnya 250,000? Dan kenapa anak lelaki satu bahagian dan 83,200. Ini batu parah ini lah, dia ada online yang application kan banyak. Tapi kalau tak belajar memang ini memang lain. Cara ini pun kena pakai accounting the system lah. Kalau bukan bidang account, buat account yang apps ni tak jadi. Account berkabul lah, usah dia sama dengan baik, kena ada ilmu dia, nak isi yang mana yang patutnya. Jadi dia ni dah mungkin tidak, tak boleh tanya kan. Tengok kita belajar dah. Kalau boleh malam ni balik nanti cek atas diri sendiri pula. Tengok orang lain kan. Tengok. Yang mati je ialah isteri, tinggalkan suami, 2 ibu, bapa,
anak lelaki, anak perempuan. 2 anak lelaki kan? Oh, 1 juta. 1 juta banyak kan? Okay. Tengok. Sekarang ni kita dah belajar ni. Dah belajar ni kan? Bagaimana? Suami, berapa dia dapat? Berapa kadar yang Allah tentukan dalam Quran? Berapa dia? Berapa? Nak cek balik. Berapa? Maksudnya kalau bini kita mati dulu kan, kita dapat berapa? Kena tahu lah. Kita kena tahu patutnya. Berapa? Tengok apa dia. Tekung kan? 1/4. Kenapa 1/4? Ni. Kalau tidak 1/2. Ini dikata apa ni? Fardu. Jadi kita buat kurungan ya. Ini adalah waris fardu. Maknanya Allah letakkan kadarnya dalam Quran, bukan kerja manusia. 1/4 fardu. Okey? Ataupun 1/2 sama je. Tapi kenapa 1/4? Oh ni, bila saja isteri ada anak, tak kira anak lelaki atau anak perempuan atau cucu dari anak lelaki. Kita dah belajar lebih kurang. Otomatik suami daripada 1/2 jadi 1/4. Jadi malam ni balik. Kalau bini mati kira dulu kira berapa kan? Baru kita tahu, kalau dia tak tahu. Kalau bini aku mati kira berapa? Kau buat calculation sikit kan? Jangan cakap bini sebelah kan? Okey, 1/4 ibu berapa? 1/6. Tengok. Kenapa 1/6? Ibu ada 2 kan? 1/6 atau 1/3. Wali abawal likul wahidin min masudus ingkar dalam badan. Jika ada anak 1/6. Fa'ilam yakfaham. Bila tak ada anak, falam sudus 1/3. Maksudnya, arwah ni ada anak 3 orang 1/6. Ini ilmunya. Kalau nak masuk tu kita tahu kan? Mana waktu ni 1/3 atau 1/6? Cek. Kena tahu. Okay? Ini pun kadang-kadang yang Allah letakkan kan? Bukan ijtihad ulama. Okay, kita apa? Sama 1/6 atau ansobah. Bagi kedua wali abawai, bagi kedua ibu bapa 1/6. Tapi bagi Allah kata Quran, bagi ibu kalau tak ada anak baru 1/3. Bapa isnya. Dan bila Rasulullah ajar, rupanya ni asobah. Bila asobah, kenapa bapa tak jadi asobah? Dari segi ilmunya, ni ada 2 anak lelaki. Kalau tak ada anak lelaki, bapa asobah, hanya ambil. Dalam faraid terbaca, dia tak boleh ada 2 asobah, hanya 1 saja asobah. Jadi siapa paling kuat? Anak lah. Lepas anak, baru bapa. Jadi anak ada, anak lelaki ada, bapa 1/6. Jadi semuanya ialah waris fardu belaka kan? Ini waris fardu, ini waris fardu, ini waris fardu. Okey. 2 anak lelaki dan 1 anak perempuan. Macam mana? Macam mana buat? Dalam Quran kata mislu hazil unsain, 2 disebab 1. Dia bila bercampur anak lelaki dengan perempuan, 2 disebab 1. Sekiranya Quran kata wa in kanat wahidatan, jika ada seorang perempuan 1/2, 2 anak perempuan 2/3, bercampur anak lelaki dan perempuan 2 disebab 1. Itu formula dalam Quran surah Nisa tu kan. Lepas tu boleh hafal surah anak kita apa. Kita patah apa je kot sini kan? Kita duduk dia jawab apa kan? Pasal kita tahu itu kita. Allah ajar untuk kita bukan proportion.
kalau kita mati, kalau bini kita mati, kalau mak kita mati, kalau ayah kita mati, kalau anak kita mati, untuk kita, bukan untuk itu zikrullah sebenarnya yang lebih jelas lagi zikrullah. Jangan bukan subhanallah saja kan? Nih ilmu. Oke. Jadi bila begitu, bila bercampur antara anak laki dengan anak perempuan, ialah asobah, balik balance. Tapi dua formulanya, dua nisbah satu. Mislu hadzil unsay. Okey. Ini hati betul tu kan. Kalau rakam tu takut lupa. Balik depan ni kaca ulah balik. Okey. Nak bagi pada berapa harta ni? 1 juta nak bagi pada berapa? Di sini lah ini. Tengok dengan tu kan. Kita dalam kes ini, itu kes ini saja. 4 kali separuh daripada 6 atau 6 kali separuh daripada 4. Saya ulang balik 4 kali separuh daripada 6. Berapa? Separuh 6 berapa? 3 kan? Ini 6 kali separuh pada 4 berapa? Separuh 4 2 4 kali separuh pada 6 3 4 kali 3 12 6 kali 2 12. Ini yang dikatakan dalam faraid asal masalah. Istilah dia kita kan dalam buku tu ada kan, asal masalah. Jadi asal masalah berapa? 12. Bila boleh jadi dah capai dah target kita dari segi nak bahagi pecah pada berapa harta kan. Harta ni 1 juta ni bahagi 12 asal masalah. Okey, tengok. Okey. Tak habis lagi ni. Kita step by step kan. Banyak lagi. Kita dah dapat 12 kan. Jadi kita perincikan lagi. 1/4 daripada 12. 1/4 daripada 12 apa? 3/12. 1/6 daripada 12 2/12. Ini sama 2/12. 3 campur 2 5 campur 2 7. 12 tolak 7 5 lagi baki. Asobah baki kan? Asobah baki, penerima baki. Okey, beres. Anak lelaki. Okey. Anak lelaki kali 2 sama dengan 4. Anak perempuan kali 1 sama dengan 1. 4 campur 1 5 kan? Jadi cukup. Kes ini cukup 5. Tak. Kalau tak cukup, no problem. Dia panggil kita tadi asal masalah. Kalau tak ni tak cukup, dia panggil tashen. Kita akan belajar ni. Tak belajar lagi. Panjang lagi cerita kan? Okay. Dalam kes ini, berarti anak lelaki 2/12, seorang lagi anak lelaki 2/12 dan anak perempuan berapa? 1/12. Jadi dia baliklah 3, 2, 4, 7 campur 9, 11, 12. Beres. Tahulah kira. Sekarang tolong keluar handphone kira. Mana tahu ada? Ada? 12 bagi 1 juta. Tak pada handphone ni. Tolong kau tak? Tolonglah kan? 12 apa? 1 juta sila. 1 juta bakal 1 juta bagi 12. Berapa? 8, 3, 3, 3, 3. Berarti kita dah dapat dah portion dia untuk satu bahagian. Dapat. Okey, sekarang ni untuk suami 8, 3 kali 3. 8, 3, 3, 3 kali 3 berapa? 2, 5, 0, 0, 0. Beres.
kosong. 250.000. Nih 83 kali 2 1666. Sama. Ini pun semua saya telah semua sama dah. Ini pun sama anak lelaki kan. 1666. Ini apa? 83. 3. Kita kira balik semua 2 juta. Okey. Ini step by step dia dalam parai. Okey. Jadi malam ni balik cuba. Kalau ini kita mati dulu kita buat. Atau kita terbalik kita mati dulu kita buat. Tolong kira. 4 bulan depan ramai tunjuk pada saya kan. Baru kita boleh praktis. Kalau tidak kita tak tahu. Ada koyak tu kan. Apa fikir ni. Dan satu lagi kan. Bulan depan kita akan baca ni. Kalau kawan ni kaya 250.000 kasus sikit. Suami ini dia boleh tuntut akta sepercaya. Kita akan belajar pada bulan depan kan. Buku tu ada kan? Bulan depan. Macam mana proses akta sepercaya. Maksudnya ni kita pasti dia tuntut akta sepercaya boleh. Kalau di Selangor contoh dia pasangan dia ni memang belajar sekali, kerja sekali, gerak sekarang semua kali kerja bersama. Tadi Mahkamah Dapat Pusat ni sama-sama kerja berapa? 50% adalah harta sepercayaan. Jadi 500 dulu lah adalah hak suami, harta sepercayaan. Lepas tu baru Farid ni boleh lagi kan. Berarti 500.000 tadi pecah bagi 12. Dapat kalau berapa dapat lagi. Boleh buat down payment ke apa-apa kan. Advance apa-apa boleh. 2 kali boleh. Sama juga kalau ini bersama kan. Kalau suami yang meninggal, isteri sama. Isteri kalau dapat tuntut atas perceraian. Tapi kalau tuntut atas perceraian, mahkamah dia bukan ambil siap-siap, tak boleh. Pasal mahkamah akan tentukan berapa sebenarnya kadar sumbangan seorang. Mahkamah akan di sana. Dan kalau masuk mahkamah ni, kalau sejuta dia pajak juga kena bayar kan. Kalau 1% boleh. Baca kita. Berarti bila kita belajar ni, ada ketikanya kita wajar untuk atas perceraian. Ada ketikanya tak payah buat menyusahkan dia. Okey. Lepas tu, tapi sepatutnya kalau semua belajar, tak payah buat sebenarnya. Melainkan bila kita menghadapi orang yang tak belajar, waktu itu wajarlah tuntut atas perceraian. Ni contohnya, contoh kita terbalikkan terbalik tu, ni isteri. Lepas tu, isteri semua rumah dia tinggal, rumah flat. Rumah flat dia tinggal oleh suami, contoh kan. Dan mari bapa mertua dan ibu mertua aku ni kena keluar. Saya dalam rumah ni ada hak ni, kena jual rumah ni. Di situ wajar tuntut atas perceraian. Pasal jenis bapa mertua dan ibu mertua tak pernah pergi masjid, tak pernah belajar, tak faham. Sedangkan patut dia, kalau dia bapa mertua, dia wajib jaga cucu dia ni. Bukan sunat. Apa kewajipannya? Nafkah dan tempat tinggal. Tak boleh dah jual rumah cucu dah duduk mana? Kalau belajar, ramai mana belajar? Mesti apa orang? Kau beli apa? Itu boleh kita bezakan. Ini realiti masyarakat kita. Lepas tu kadang-kadang bila bertembur dengan ni, tak sama kes kan, kita nasihatkan supaya dia buat tu. Walaupun dia miskin kan. Kesian. Ketika dia terpaksa buat tak mana. Merempat ada rumah dekat sekolah. Okey. Inilah paradigma. Untuk kes ni, ini kes saja. Kalau bertukar je, 2 anak, 1 anak, lagi. Contoh kan. Tambah. Ada 3 anak. Tak boleh pakai dah. Tak boleh pakai terus. Salah 100% kalau kita pakai. Betul? Bukan 12 lagi. Dia pergi ke tasfir. Salah. Jadi kalau 3, 6, 7,
7 kali 12. Harta dia pecah 86. Sepatu kalau tu siapa-siapa pernah tengok gerak tanah kan? Nak beli tanah, tengok atas tanah tu 390 lebih. Ini berarti tanah tu tanah pusaka. Sebenarnya ini sama kan ni? Ini bak kalau duit, kalau di gerak tanah pun sama, di cross ni. Untuk kes ini tanah tu pecah 12. Walaupun satu lot 70 kali 20 pecah 12. Dia keluar. Okey? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada? Kalau tak ada, setakat itu dulu lah. InsyaAllah boleh faham lah. Balik pada ni tolong kira. Kalau binti kita mati dulu, dah kita mati dulu, dah anak macam mana? Wah, sikit-sikit kan. Untuk kita berlatih siap-siap sebelum masuk ke alam sana, berlatih siap-siap berapa kita portion dan waktu tu lah kita patut buat wasiat, sepatutnya kita buat hibah, sepatutnya kita wakaf dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan proses kematian, pengurusan kematian kita berjalan lancar, bukan menyusahkan. Mati dah 20 tahun tarik tak selesai-selesai. Bayangin kan, di bahagian pusat kecil ada lagi harta masa perang Jepun yang tak selesai. Tahu kan? Memang tahu. Wallahu a'lam. InsyaAllah mudah-mudahan apa kita belajar tu diberkati, dirahmati oleh Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.